Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 4. Okay, kita sambung dengan bab 9 peristiwa kebarangkalian peristiwa bergabung. Baik. Kalau kita tengok kepada muka surat 262. Buku teks kamu, muka surat 262. Baik, macam mana caranya kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Ada dua contoh kat dalam muka surat 262 dan 263 ni. Baik. Rujuk pada contoh 12, sebiji dadu ada di lambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi? Okey. Dalam kes ini, sebiji dadu dilambung 2 kali, maknanya walaupun dilambung 2 kali, dadu yang pertama dan dadu yang kedua ialah peristiwa bergabung tidak bersandar. Dia tak dapat ambil, mana dadu tu tetap juga sebiji dadu. Nombor tu tak ada dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Kamu kena fahami dulu masalah. Peristiwa ini ialah peristiwa bergabung tak bersandar. Okay. Kemudian dia nak guna berapa kali sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Ada istilah kuasa 2 sempurna. Baik, apakah nombor-nombor kuasa 2 sempurna dalam sebiji dadu ni? Dadu kita ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kuasa 2 sempurna ialah nombor 1 kuasa 2, 1 ni 1. 2 kuasa 2, 4 ni kuasa 2 sempurna. Apa lagi? Kalau 3 kuasa 2, 9 tak ada dalam dadu Jadi ada 2 saja nombor kuasa 2 sempurna, iaitu 1 dengan 4. Okey. Baik. Kemudian dia nak soalan ni nak sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kalau sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna, oleh kerana kita lambung tadi 2 kali, jadi kita boleh dapat dadu pertama kuasa 2 sempurna, dadu kedua pun kuasa 2 sempurna, ataupun sebab dia kata sekurang-kurangnya kan, dadu pertama nombor kuasa 2 sempurna, dadu kedua bukan nombor kuasa 2 sempurna, ataupun satu lagi peristiwa boleh berlaku yang dadu pertama lambung tak dapat nombor kuasa 2 sempurna dan dadu kedua bila dilambung dapat nombor kuasa 2 sempurna. Jadi ada 3 peristiwa dekat situ. Ada tiga peristiwa dekat situ. Ini. Baik. Sekarang ni okay. Lepas tu kita dah faham masalah. Masalah-masalah tu kita keluarkan daripada pasal ini. Okey. Ini dia. Ni. Baik, sekarang ni kamu kena rancang strategi. Bila dapat soalan penyelesaian masalah, kita dah fahami, keluarkan ekstrakkan apa-apa poin-poin penting, maklumat penting daripada soalan. Okay, sekarang kita rancang strategi. Macam mana kita nak mendapatkan kebarangkalian bagi ketiga-tiga peristiwa ni? Rancang strategi. Strateginya salah satu ialah lukis gambar rajah pokok. Lukis gambar rajah pokok. Ini masuk ni. Okay, lepas tu dah lukis gambar rajah pokok. Okay, lepas tu cari kebarangkalian. P ni apa? Kebarangkalian. P ialah probability. Kebarangkalian. Kebarangkalian mendapat nombor kuasa 2 sempurna ialah ada 2 nombor. 1 dengan 4 tadi, 2 daripada 6 nombor. 2 daripada 6 nombor ni. Jadi kebarangkaliannya ialah 2/6 ataupun 1/3. Ini kebarangkalian. Kemudian hitung kebarangkalian bagi ketiga-tiga peristiwa ni tadi. Sebab ini kita gunakan simbol atau. Simbol kesatuan ni ialah atau. Kita boleh dapat kedua-dua dalam 2 balingan tu, kedua-duanya kuasa 2 sempurna, atau balingan pertama kuasa 2 sempurna, balingan kedua bukan kuasa 2 sempurna, atau balingan pertama tak dapat nombor kuasa 2 sempurna, balingan kedua dapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kita cari dulu kebarangkalian bagi ketiga-tiga peristiwa ni tadi.
Okey, kemudian oleh kerana uji kaji ini dijalankan 540 kali, tadi kamu baling sekali je, yang 2 kali berturut-turut tu baru sekali. Jadi sekarang kamu baling, lambungkan 2 kali berturut-turut sebiji dadu yang adil tadi, buat 540 kali. Kemudian kamu kena darabkan ke barangkalian ketiga-tiga peristiwa tadi, darab dengan 540. Rancang dulu strategi, dapatkan dulu idea macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Baik. Kemudian kamu laksanakan strategi. Kamu takrifkan tadi K ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. K prime ialah peristiwa mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okay, kita buat gambar ajar pokok. Ranting pertama dapat K. Ranting kedua tak dapat K. K prime lah. Okay. Nak dapat K ialah 1/3. Tulis 1/3. Maknanya baki tu ialah 2/3. Ingat kebarangkalian satu peristiwa mesti, kebarangkalian satu peristiwa mestilah antara 1 dengan sifar. Kita dah tengok ni dulu. 1 ni pasti berlaku, 100% berlaku. Sifar ni mustahil berlaku. Jadi 1/3 campur dengan 2/3 akan dapat 3/3. Maksudnya akan dapat 1 balik. Bila campur 2 ni, dia akan dapat jumlah, campur balik 2 ni kita akan dapat balik 1. Okey, maksudnya 1 ni kalau berlaku, 1 lagi tidak berlaku. Okey. Itu lambungan yang pertama. Lambungan yang kedua, pecah lagi ranting dia. Pecah lagi ranting pokok ni. Okey, dia dapat, tak dapat. Peristiwa dapat nombor kuasa 2 sempurna, K. Peristiwa tak dapat nombor kuasa 2 sempurna, K prime. Jadi ini pun sama juga, 1/3, ini pun 2/3. Ini pun sama. Mula-mula dapat K prime, mula tak dapat nombor kuasa 2 sempurna. Lepas tu ranting yang kedua ni, yang kedua ni dapat nombor kuasa 2 sempurna. Yang kali yang kedua tak dapat, boleh jadi juga kan. Tak dapat nombor dadu yang bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi ini 1/3 juga. Kalau dapat di 1/3, kalau tak dapat 2/3. Macam mana nak dapat 2/3 ni? Tanya lagi sekali. Tolak 1, tolak 1/3 sama dengan 2/3. Ini 1/3 dapat, 2/3 tak dapat. Jadi kalau kita tengok pada kesudahan, K maksudnya kamu ikut ranting ni, K, laluan ranting ni. Dua-dua ni dapat masa 2 kali balingan tu, kita dapat dua-dua nombor kuasa 2 sempurna. K. Kalau ikut ranting yang kedua ni, kita ikut ranting kedua sini, kita akan dapat K prime. Ranting yang kedua kat sini. Macam tu. Mula-mula dapat nombor kuasa 2 sempurna, yang kedua tak dapat nombor kuasa 2 sempurna. K prime. Ataupun K prime K. K prime K maknanya mula tak dapat, lepas tu dapat. Kemudian satu lagi boleh jadi dua-dua pun tak dapat masa 2 kali balingan tu. 2 kali lambungan. Tak dapat nombor kuasa 2 sempurna. Jadi yang kita nak pertimbangkan sekarang, peristiwa yang kita nak ambil sekarang ni ialah kesudahannya ni. K sebab soalan dia kata sekurang-kurangnya dalam satu lambungan tu dapat nombor kuasa 2 sempurna. Ini K prime K. Yang ni kita tak ambil sebab ini memang dua-dua bukan. Yang ni kita tak ambil. Kita tak ambil. Sebab ini dua-dua bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okay, kita gunakan rumus penambahan dekat sini. Kamu dah belajar rumus penambahan. Okay, kalau K 1/3 darab 1/3. Darab ni 1/3 darab 1/3. Kalau K prime 1/3 darab 2/3. Kalau K prime K 2/3 darab 1/3. Kemudian kamu campurkan sebab kemungkinan peristiwa ni akan berlaku. Okay, baik. Sekarang ni dapat kebarangkalian bagi ketiga peristiwa itu berlaku ialah 5/9. Okay.
N adalah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi sekarang ni ini ialah balingan kebarangkalian bila dilambung dadu tadi berturut-turut sebanyak 2 kali. Okey. Tapi kamu kena buat 540 kali. Jadi kebarangkalian ni tadi darabkan dengan 540 dapat 300 kali. Apa maksud dia? Apa kesimpulannya? Iaitu sebanyak 300 kali untuk memperolehi sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Sebab soalan tanya berapa kali sekurang-kurangnya dapat satu nombor kuasa 2 sempurna. Itu cara dia. Gunakan gambar rajah pokok, gunakan rumus penambahan dan rumus hukum penambahan dan hukum pendaraban. Penambahan dan pendaraban dalam kebarangkalian peristiwa bergabung ni. Okey, itu contoh yang pertama. Okay. Contoh 13 muka surat 263. Okey. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah. Okey, kita lukislah guli merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 5 biji guli kuning. Okey, 5 biji guli kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu 3 biji guli biru. Okey, 1, 2, 3. 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Dipilih 2, keluarkan 2. 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Mula keluar sebiji, keluar lagi sebiji. Okey, sekiranya guli pertama berwarna biru, guli itu akan dipulangkan semula ke dalam kotak. Tapi sekiranya guli maksudnya maka guli biru itu dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Tapi sekiranya guli pertama bukan warna biru, maka guli itu tak dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Ada 2 peristiwa dekat situ. Jadi sebenarnya ini ialah peristiwa bergabung bersandar. Bersandar sebab kita pun tak tahu bila kita ambil tu kita boleh dapat guli biru ataupun guli warna lain. Jadi kita anggap ini ialah peristiwa bergabung dan bersandar. Okey, soalan hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Kita faham dulu masalah. Pertama, peristiwa ni peristiwa bergabung bersandar. Okey, kemudian ada berapa biji guli dekat sini? Ada 15 biji guli. Okey. Kedua-dua guli berlainan warna. Kita nak cari kedua-dua guli berlainan warna ialah merah kuning, merah biru, kuning merah. Sebab kita tak sama ni, kuning merah dengan merah kuning tak sama. Kuning biru, biru merah, biru kuning. Itu kemungkinan-kemungkinan yang kita boleh dapat untuk kedua-dua guli yang berlainan warna. Okay. Kita cuma faham masalah, sekarang ni kita kena rancang strategi. Kalau kamu tak buat, tak lukis gambar rajah pokok, bukanlah tak ada masalah sebenarnya, tapi cuma kamu tak nampak kebarangkalian nak mendarab tu nanti. Nak mendarab ranting-ranting pokok tu. Baik, lukis gambar rajah pokok, rancang strategi. Lukis gambar rajah pokok, lepas tu hitung kebarangkalian, kebarangkalian semua ni. Kebarangkalian merah kuning atau boleh jadi merah biru. Boleh jadi kuning merah, boleh jadi kuning biru, boleh jadi biru merah, boleh jadi biru kuning. Kita nak lukis gambar rajah pokok dia macam mana? Okay. Ini guli pertama. Ini cerita tentang guli pertama, dia punya guli pertama boleh jadi merah, kuning, biru. Jadi ada 3 cabang. Merah 7/15 sebab ada 7 biji guli merah. Kuning 5/15 sebab ada 5 biji guli kuning. Okey, biru ada 3/15 sebab ada 3 biji guli biru. Okey, yang kali pertama ni tak ada masalah lah, ikut saja, tak ada apa-apa yang kurang pun. Okey. Kemudian kita tengok guli kedua pula. Okey, guli kedua boleh jadi kita dapat merah, boleh jadi dapat kuning, boleh jadi dapat biru. Okey. Baik. Tadi kalau kita dapat merah, kalau kita dapat merah, kita tak pulangkan semula kan? Kita tak pulangkan semula merah itu, guli merah tu ke dalam, nampak tak ni? Sekiranya guli pertama berwarna biru sahaja, guli tu itu akan dipulangkan dalam kotak. Tapi kalau guli pertama bukan warna biru, guli tu tak dipulangkan balik dalam kotak. Tengok soalan tu. Jadi guli kedua, kenapa jadi 14 ni? Tadi 15.
dah kurang dah. Sebab bila kita dapat bukan guli biru, okey, kebarangkalian bilangan guli dalam kotak akan kurang 1 biji. Jadi merah dah akan kurang lah sebab kita dah keluarkan merah tadi. Merah tak pulang balik dalam kotak, dah tinggal 6. 6 biji daripada 14 biji guli. Okey, kuning pun akan jadi, kuning akan kekal 5 biji daripada 14 biji guli. Biru akan tinggal 3 biji, biru memang 3 biji daripada 14 biji guli. Macam tu. Sebab dia kebarangkalian tu dipengaruhi oleh bilangan guli yang pertama, warna apa yang kali pertama kita dapat. Okey, baik. Tengok yang kedua pula. Yang pertama tadi kalau kita ambil guli warna kuning, okay, kali yang kedua boleh jadi warna merah, warna kuning, warna biru juga. Okey. Sekarang ni kalau kita dapat kuning, kita tak pulang balik dalam kotak, bilangan guli dalam kotak akan tinggal 14. Okey, baik. Warna merah, sebab kita dapat warna kuning, kuning lah yang kurang ni. Tadi kuning 5, sekarang kuning jadi 4. Yang lain-lain akan kekal, okey, yang lain-lain akan kekal berapa bilangan dia. Kalau tadi merah dia kekal lah 7. 7 daripada 14. Kuning dah kurang 1. 4 daripada 14. Tadi 5. Sekarang dia jadi 4 per 14. Okey. Warna biru pula. Biru masih ada 3 biji lagi daripada 14 biji guli dalam kotak. Okey. Sekarang ni kalau kali pertama kita dapat guli biru. Okay. Kali pertama dapat guli biru 3 per 15. Okey, kali kedua boleh je dapat merah, boleh dapat kuning, boleh dapat biru. Okey. Tapi kan situasi dia tadi, kalau kamu dapat guli biru, kalau kita dapat guli biru, kita kena masukkan balik guli itu dalam kotak. Jadi kebarangkalian guli biru tadi 3 per 15 akan jadi sama juga dengan 3 per 15. Sebab kita masukkan balik. Kalau dapat guli biru, masukkan balik dalam kotak. Jadi bilangan guli masih lagi tidak berubah. Masih lagi 15. Jadi kebarangkalian bawah ni, nampak tak ni? Bilangan guli semua 15 lagi. Berapa biji guli merah? Masih lagi 7 biji. Berapa biji guli kuning? Masih lagi 5. Dan berapa biji guli biru? Masih lagi 3. Daripada 15 biji. Itu beza dia. Kat sini 14 kan? Tapi kat sini 15. Jadi kamu kena hati-hati dengan kebarangkalian. Kena hati-hati dengan bilangan sampel atau bilangan biji guli yang ada dalam kotak tu. Okey, jadi kesudahannya ini kalau kita ikut ranting ni, kita ikut mm. Okey, kita akan dapat kesudahan mm. Kalau ikut ranting sini, kita akan dapat mula-mula dapat merah, dapat kuning. Ataupun kalau kita ikut ranting sini, mula-mula dapat merah, dapat biru pula. Pun boleh jadi juga. Okay, jadi kamu senaraikan semua kesudahan ni sampai ke bawah. Okay. Tapi soalan kata, cari kebarangkalian kedua-dua guli berlainan warna. Jadi kita akan pilih kesudahan yang mana? Ini warna dia sama. ni kita akan pilih MK, warna tak sama MB, KM, KK tak nak. KB, BM, PK, BB pun kita tak nak. Okay, sebab kita nak warna lain-lain kan. Jadi kebarangkalian guli yang berlainan warna ialah kebarangkalian MK campur kebarangkalian MB, campur kebarangkalian KM, campur kebarangkalian KB, campur kebarangkalian BM, campur kebarangkalian PK. Guna hukum pendaraban dan penambahan. Kalau MK, M darab dengan K. Darab lah tu. 7 per 15 dengan 5 per 14. Dan, atau kan ni? Atau kan? Okey, 7 per 15 dan 3 per 14. Inilah. 7 per 15 dengan 3 per 14. Itu MB. Tengok laluan MB ni kat sini. Okey, ini pun sama. Tengok dia punya ranting kat mana. 5 per 15 darab 7 per 14. Ini. Okey, campur dengan yang ni pula. Tengok ranting dekat mana. 5 per 15 dengan 3 per 14. Sini. Okey, tengok ni pula. Kebarangkalian BM. BM yang ni. Okay, ranting dekat mana? Sini 3 per 15 dengan 7 per 15. Sini. Okay, dan BK. Tengok ranting dekat mana? 3 per 15 dengan 5 per 15. Sini. Okay, kamu kira lah semua ni dan kamu akan dapat kebarangkalian dia 349 per 525. Kalau kamu tukarkan ini jadi perpuluhan, pun dia akan kurang daripada 1. Dia takkan lebih daripada 1.
Jadi apa kesimpulan kita boleh buat? Kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna ialah 349 per 523. Okey, kalau kamu nak semak jawapan, kamu boleh ambil satu tolak dengan, nampak tak ni, satu ni kebarangkalian 100% kan? Satu. Kebarangkalian paling tinggi satu. Satu tolak dengan yang warna sama ni pun boleh juga. Warna sama ni MM, KK, BB. Berapa kebarangkalian MM? Kebarangkalian MM 7/15 dan pada M dan M. M 6/14. Berapa kebarangkalian KK? Saya tengok ini pula. KK ni 5/15 darab dengan 4/14. Berapa kebarangkalian BB ni? 3/15 darab dengan 3/15 juga kan? 3/15. Okey. Bila kamu campurkan semua ni, campurkan tiga-tiga ni, ini yang kedua-duanya buat sama warna. Jadi kalau kamu nak cari yang bukan sama warna, kamu buat satu tolak dengan tiga-tiga kebarangkalian pun boleh juga. Jawapan akan dapat sama. Jawapan akan dapat sama macam kita kira cara tadi. Okey kelas? Baik. Jadi ini agak kecil kat sini. Tapi kamu boleh rujuk pada buku teks. Muka surat 268. Tengok muka surat 268. Okey. Jadi untuk bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung ni, kebarangkalian peristiwa bergabung ni, kamu dah belajar apa? Yang pertama, kamu kenal dulu apakah peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, ada dua jenis peristiwa ni dalam peristiwa bergabung, iaitu peristiwa bersandar, peristiwa di mana peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B, dan A dan B ialah peristiwa tak bersandar apabila peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Itu maksud bersandar, tak bersandar. Okey, contoh contoh peristiwa bersandar, memilih dua keperingkat dari kotak mengandungi kad berlabel BAIK satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Itu peristiwa bersandar. Maknanya macam penyelesaian masalah kita tadi, guli itu tak dipulangkan semula. Jadi dia mempengaruhi bilangan dalam kotak tersebut. Itu ialah peristiwa bersandar. Okay, kalau peristiwa tak bersandar, sebiji dadu adil dilambung 2 kali mendapat 2 kali 6. Ini tak bersandar. Dadu tu tetap sebiji dadu, nombor pada dadu tetap juga 6. Okey. Kemudian dalam peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar ni, kita ada hukum pendaraban kebarangkalian. Oleh kerana kita ada peristiwa bergabung, kita ada dua peristiwa, jadi kamu kena ambil kira kedua-dua peristiwa tersebut dan darabkan kebarangkalian peristiwa. Sekiranya berlaku dua peristiwa, peristiwa bergabung tersebut. Contoh, sebiji dadu adil dilambung 2 kali. Okey, kebarangkalian mendapat 2 kali 6 ialah 1/6 darab 1/6. Okey, kali pertama kebarangkalian dia 1/6. Kali yang kedua 1/6 juga. Kenapa? Sebab dalam dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kebarangkalian nak mendapat nombor 6, 1 daripada 6 nombor ni. Okey, itu sebabnya 1 darab 1/6. Kenapa darab 2 kali? Sebab dia 2 kali lambung. Kalau 3 kali lambung, darab lagi 1/6. Macam tu. Ini kalau dalam bahasa biasa ni ialah dan. Dan lah. 1/6 mana dapat nombor 6 dan dapat nombor 6 maksudnya. Jadi kita boleh guna hukum pendaraban. Okey. Satu lagi ialah hukum penambahan kebarangkalian. Okey. Hukum penambahan kebarangkalian ini kita aplikasikan pada peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Ini kecil sikit kelas, kamu kena tengok dalam buku teks tu. Okey.
benda yang sama. Baik, kalau peristiwa saling eksklusif, maka A bersilang dengan B tak berlaku. Tak ada persilangan antara A dengan B. Saya makan durian, kamu makan rambutan. Tak ada kena-mengena. Tak ada persilangan tu berlaku. Jadi kita boleh guna rumus ataupun hukum penambahan kebarangkalian. Apa dia? Atau. Ini ialah atau. Atau. Kalau atau kita pakai apa? Kebarangkalian A. Ini hukum penambahan ni. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Dia tak ada persilangan. Tambah je dulu ni. Kebarangkalian saya makan durian, campur kebarangkalian kamu makan rambutan. Macam tu. Sebab tak ada persilangan tu berlaku. Ini contoh satu nombor dipilih secara rawak dari set X. Set X ni lah nombor 1 sampai 10. Okey, kebarangkalian memilih nombor 2 atau nombor ganjil. Ada perkataan atau sini kan. Nombor 2 1 per 10. Nombor ganjil ada 5 nombor ganjil antara 1 sampai 10 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana nombor ganjil? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 nombor. Jadi ini 5 per 10. Okay. 1 per 10 dapat nombor 2 yang ni. 1 daripada 10 nombor. Campur je dapat 3 per 5. Itu kalau peristiwa saling eksklusif. Mana nombor tu memang tak ada kena-mengena. 2 ni bukan nombor 3. 3 ni bukan nombor 5. Dia tak ada pertindihan. Satu lagi ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Maknanya ada persilangan. Persilangan antara peristiwa A dan B bukan signal. Maknanya ada berlaku persilangan. Jadi kita kena tambah, kena ubah suai daripada hukum penambahan tadi. Yang ini kita kena tambah. Kalau dia peristiwa tak saling eksklusif, kita kena tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Itu je beza dia. Kalau saling eksklusif, yang belakang ni tak ada sebab kosong. Tapi kalau tidak saling eksklusif, kamu kena tambah, tolak belakang ni dalam hukum penambahan kebarangkalian. Okay, contoh satu nombor dipilih secara rawak dari set X. Set X adalah nombor 1 sampai 10, sama tadi. Okay, kebarangkalian memilih nombor perdana atau nombor ganjil. Okay, nombor perdana yang mana? 2, 3, 5, 7. Okay, itu nombor perdana. Nombor ganjil? Nombor ganjil, kita jawab. Okay, nombor ganjil 1, 3, dah nampak bertindih tu kan? 5, 7, 9. Ini peristiwa ni tak saling eksklusif. Dia ada pertindihan kat situ. Jadi kamu kena tengok yang mana yang bertindih. Okay, 4 per 10 ialah nombor apa? Kebarangkalian dapat nombor perdana. Nombor perdana ada berapa? 4. 4 daripada 10. Kemudian nombor ganjil ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada 10. Campur dulu dua tu. Kemudian tolak yang mana bersilang. 3 per 10. Mana bersilang? Ini bersilang. 1, 2, 3. 3 per 10. Jadi kita dapat kebarangkalian 3 per 5. Okay, kelas. Boleh? Baik. Itulah penutup sebenarnya. Penutup kepada bab 9. Cikgu